Tes cuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Okey. Tuan-tuan macam sekalian, pertamanya saya minta maaf ni. Minggu lepas kita tangguh kelas kita ya. Jumaat kemarin pun kita tangguh juga ke hari ini, dan hari ini nyaris saya nak tangguh lagi. Sebab pagi tadi kawan saya, kawan baiklah kawan belajar kat Teluk Intan, ayah dia meninggal. Jadi saya tu fikir nak ke sana ke nak ke sini ke. Kebetulan pagi tadi pun ada kursus umrah juga. Lepas tu tugas sehari pula tak ada orang ganti. Jadi nak tak nak tak ada pilihan lah, saya kena duduk sini je lah. Kotaknya hari saya nak cancel lagi hari ni. Tapi apa pun kita doakan lah, moga arwah ditempatkan bersama orang beriman. Baik, insyaAllah kita masih dalam tajuk kita iaitu ulang kaji. Masih ulang kaji. Hari tu last kita cerita tentang mim mati last. Mim mati. Maka mim mati itu terbahagi kepada 3. Satu adalah idgham mislain. Okey ya. Muka surat nota, muka surat 3. Nota muka surat 3. Okey, mislain itu berlaku bila huruf mim bertemu dengan mim jumpa dengan mim. Itu untuk yang pertama lah. Maka wajib untuk kita dengungkan dia. Mim, saya rasa tak buka aircon ya. Perlu buka tak? Okey. Buka satu dua kan. Rasa macam suam-suam ni. Okay, boleh kot Okey, maka di sini kita ada kita punya dengung Dekat sini kita ada dengung. Dan yang kedua adalah ikhfa syafawi, bila mana mim mati bertemu dengan huruf ba. Jadi bacaan dia seperti mana bacaan iqlaq, yang mana bila kita bunyikan dia, kita kena buka sikit mulut dah ya. Contohnya apa? Apa dalam tu? Zalikum bala. Okey, zalikum bala. Inilah contoh untuk ikhfa syafawi, bila mana mim mati, mim yang tiada apa-apa tanda, maka bertemu dengan huruf ba, kita akan baca dia dengan dengung. Dan yang ketiga adalah izhar syafawi, bila mana mim mati juga jumpa dengan selain mim dan ba. Selainnya saya buat X je. Maksudnya jumpalah huruf apa-apa pun, maka dia akan jadi izhar halki. Dan di dalam Quran dia mudahkan kita, dia letakkan tanda mati di atas mim. Dia letak siap-siap lah. Jadi bila mana kita nampak tanda mati ni dalam Quran, maka confirm lah hukum itu adalah izhar syafawi. Maka kita akan baca dia dengan jelas. Contoh dia apa? Amlam. Lam. Sini ada 2 mim mati, kita fokuskan pada satu sajalah ya. Ini mim mati. Maka mim mati ini bertemu dengan huruf lam, iaitu huruf yang selain mim dan ba. Dan di sini juga dia ada letakkan siap-siap tanda mati. Untuk mudahkan kita fahamlah. Jadi nampak je mim yang bertanda mati, maka dia adalah izhar syafawi. Maka kita akan baca dia dengan jelas. Kan? Amlam. Tak boleh kalau kita baca dia amlam. Tu bacaan yang salah lah ya. Baca dengan jelas. Itu maksud dia izhar syafawi. Izhar jelas, syafawi bibir. Jadi kat mana bibir tu? Amlam. Itu maksud izhar syafawi. Baik, saya tak berniat untuk teruskan ataupun panjang tajuk ni. Kita dah huraikan 2 minggu lepas. Hari ni kita akan ulang kaji tentang qalqalah ya. Buku surat seterusnya.
Surat 4 alif lam. Rasa macam baru ulang kaji alif lam ni ke tak? Belum lagi ulang kaji. Waktu yang hari tu kot. Okey, baik. Jadi alif lam ni dia tak ada apa-apa orang kata apa? Kita pun dah tahu dah sebenarnya cara bacaan. Kan? Cuma kita nak kenal je lah alif lam ni macam mana ya. Baik. Alif lam dia terbagi pada dua. Satu kita panggil Qamariyah. Okey ya, alif lam. Satu lagi kita panggil Syamsiyah. Syamsiyah. Okey, ada dua. Dan saya yakin semua dah boleh baca ataupun kenal dengan alif lam ini ya. Dan mungkin ada nota yang saya tersilap dulu ya. Kalau dapat nota yang awal-awal tu minta tukarkan balik lah. Baik, Qamariyah ni bila mana berlaku, okey saya ulang balik. Hukum alif lam ini hanya berlaku pada perkataan yang dimulakan dengan alif lam sahaja. Okey ya, kalau perkataan itu tak dimulakan dengan alif lam, maka tiada hukum alif lam di situlah. Contoh kita ambil qul huwallahu ahad. Tak payah, kita ambil alhamdulillah, senang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, ayat pertama. Baik, jadi dekat sini ada banyak perkataan ya. Okey. Ini satu perkataan, ini satu perkataan, satu perkataan, satu perkataan. Jadi gabungan perkataan jadilah dia ayat, kan? Itu simple BM lah. Baik. Kemudian semua perkataan ini ada perkataan yang dimulakan dengan alif lam, contoh ini. Ada yang tak dimulakan dengan alif lam, contoh ini. Kan? Ini ada alif lam. Maka dekat sini yang dimulakan dengan alif lam ini sahaja ada hukum alif lam. Kalau kata perkataan itu tidak dimulakan dengan alif lam, maka situ tiada hukum alif lam. Okey, baik. Kemudian apa beza Qamariyah dengan Syamsiyah? Bila Qamariyah, dia akan ada tanda mati. Dekat mana tanda mati tu? Dia akan ada tanda mati dekat atas lam lah. Saya contoh sini alif lam ya. Ini perkataan lah. Dekat atas lam dia akan ada tanda mati. Okey, contoh dia apa? Inilah contoh dia. Al. Jadi tanda mati atas lam kita akan baca dia al. Kita akan baca dengan jelas lah lam tu. Itu maksud alif lam Qamariyah. Macam ni pun sama, kan? Alhamdulillahi rabbil Jadi alif lam Qamariyah ini kita kena baca huruf lam dia. Itu maksud alif lam Qamariyah dia, ataupun kita ada juga hukum dia kita panggil sebagai izhar Qamariyah. Izhar tu apa tadi? Baca dengan jelas, betul. Maksudnya kita baca dengan jelas lam dia. Kita tak hilangkan lam. Berbeza dengan Syamsiyah. Kalau Syamsiyah ni dia akan ada tanda syaddah. Okey, dia akan ada tanda syaddah. Dekat mana tanda syaddah itu? Sama ada tanda syaddah itu akan berlaku ataupun akan berada di atas huruf lam ataupun akan berada pada huruf yang ketiga. Maksudnya selepas lam lah. Dia ada dua keadaan. Okey ya, dia ada dua keadaan. Salam. Okey, contoh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Okey, nampak? Maka dekat sini ada dua perkataan dan dua-dua perkataan ini dimulakan dengan alif lam. Betul ya? Maka bila perkataan ini dimulakan dengan alif lam, maka kat sini ada hukum alif lam, dekat sini pun ada hukum alif lam. Cuma nak tengok apa nama alif lam dia. Okey, bila Syamsiyah kita dah kata tadi, Syamsiyah dia akan ada tanda syaddah. Maka ada tak tanda syaddah kat sini? Ya, dekat huruf yang ketiga. Maka untuk Syamsiyah ini kita akan hilangkan huruf lam. Kan? Kita baca ni apa? Ar-Ra. Terus kita baca kepada Ra. Itu maksud Syamsiyah. Okey ya? Ada juga nama dia dalam setengah buku dia gunakan nama idgham Syamsiyah. Idgham apa maksud dia? Memasukkan. Maksudnya masukkan terus lam ni kepada huruf yang ketiga tu. So hilanglah lam, bunyi lam tu.
Ini sekadar kita nak kenal sajalah. Semua pun dah tahu cara baca betul. Nak kenal sahaja bila ada syaddah ni, maka dia masuk dalam syamsiah lah. Dan ini contoh yang kedua. Itu je, senang yang syamsiah. Jadi nak mudah ingat lagi, syamsiah apa? Dia ada syaddah. Ni syaddah kan? Ni syaddah. Kan sama. Tu untuk mudah ingat lah. Kalau keliru, syamsiah ke qamariyah, syaddah, syamsiah ke qamariyah, ingat ni je, syaddah ni. Sama jadi syamsiah, syaddah. Ingat, jadi bacaan syamsiah itu kita hilangkan bunyi lam lah, masuk terus pada huruf yang ketiga. Okey, dapat ya? Ni tak ada apa sangat lah, simple. Baik, kita ulang kaji lagi. Tajuk yang seterusnya adalah tajuk qalqalah. Okey. Okey, qalqalah. Muka surat yang kelima ya. Okey. Baik, qalqalah ini dia tidak ada melibatkan panjang ke, pendek ke, dengung ke, tak ada. Dia cuma melibatkan lantunan bunyi. Okey. Dia sebenarnya masuk tajuk sifat huruf ni, qalqalah ni. Tapi sifat huruf yang lain saya tak sentuh. Saya tekankan qalqalah je lah. Sebenarnya agak penting lantunan huruf. Baik, qalqalah lantunan ni. Qalqalah. Okay, dia terbahagi kepada 3. Baik, sebelum tu kita sebutkan huruf dia. Huruf dia adalah huruf ba, okey, jim, dal, qaf, ta. Okey jadi ingatlah, kalau kita gabungkan dia akan jadi apa? Baju dah kotor. Macam baju dah kotor jadi kita ambil huruf depan dia je lah untuk ingatkan. Jadi 5 huruf ni sahaja yang ada lantunan bunyi. Hati-hati, kadang diorang lantunkan ataupun kita lantunkan bunyi pada huruf kaf. Kan kadang kaf. Contoh kan, ak. Kan ada orang dia lantunkan bunyi kaf, sebab kaf itu bukan qalqalah ya. Dia bunyi ak. Ak itu adalah hamas. Itu bukan lantunan, itu adalah hamas. Maka berbeza qaf dengan kaf. Kalau kaf kita sikit je, dia ada bunyi sikit, dia ada angin sikit, ak. Ak. Kalau qalqalah apa jadi? Aqa. Aqa. Aqa itu adalah dia punya lantunan. Baik. Bila kita kata aqa, bukan bermaksud itu bukan maksud qaf tu dari atas ya. Tak. Kita bukan baris ataskan qaf, tak. Tapi itulah lantunan dia. Aqa. Aqa. Aba. Aba. Aqa. Aja. Ada. Baik. Yang pertama kita ada qalqalah sughra. Okey, saya mungkin kita gunakan bahasa Melayu dah kot kita gunakan qalqalah kecil. Okey. Kemudian kedua kita ada qalqalah kubra. Ataupun kita panggil sebagai qalqalah yang besar. Dan yang ketiga kita ada qalqalah akbar. Akbar ataupun kita panggil dia paling besar lah paling besar. Okey, kecil, besar, paling besar. Jadi apa beza kecil, besar, paling besar? Bunyi lantunan dia. So perbezaan dia pada bunyi lantunan. Yang sana lantunan kecil, yang ini lantunan dia agak besar, yang ini lantunan dia yang paling besar. Kena kuat lantunan dia. Baik. Jadi bila mana berlakunya sughra, bila mana berlakunya kubra? Baik. Untuk sughra ini kena ingat dia akan berlaku di awal ataupun pertengahan ayat. Contoh ini ayat Ini ayat Quran. Kemudian ini berhenti, maka dia tak akan berlaku dekat sini. Dia akan berlaku dekat antara ini sahaja. Selagi mana kita tak berhenti, taklah semestinya hujung ayat. Yang penting bila kita tak berhenti, maka dia akan berlaku sughra kat situ. Kalau kita berhenti, dia akan berlaku kubra. Jadi kat sini berlaku ketika berhenti. Okey, dekat sini berlaku ketika membaca. Ataupun tidak berhentilah Kita lawankan dia. Tidak
berhenti. Okey, contoh. Okey. Ini pun berhenti juga. Okey, kita masuk terus. Ini pun berlaku ketika berhenti. Dan dia ada tanda syaddah dekat atas huruf ni. Dekat huruf ni. Okey. Yang ini tak syaratkan ada tanda apa-apa. Tanda atas boleh. Okey. Atas boleh, bawah boleh, depan boleh, mati boleh. Yang penting berhenti lah, kan? Ataupun tanwin pun boleh, tanwin bawah boleh, tanwin depan pun boleh. Dengan syarat berhenti je. Dia tak kisah untuk yang apa? Kubra ni. Dia tak akan pandang apa jenis dia punya tanda lah. Yang penting berhenti. Yang ini pula tanda dia hanya ada satu, iaitu tanda mati sahaja. Okey, so tanda-tanda ni semua dia akan berada di huruf ni lah. Dia akan ada pada huruf 5 ni. 5 huruf qalqalah ni. Okey. Contoh yang pertama. Apa contoh situ? Lam yalid. Okey. Ini surah paling senang. Okey, lam yalid. Yalid. Jadi dekat dal itu ada tanda mati, walam. Okey, walam yulad Okey, tak apa, buat terus walam yulad. Okey, mati. Berhenti Okey, maka dekat sini, dekat yalid ini adalah huruf qalqalah, betul? Dan huruf qalqalah ini bertanda mati. Maka dekat sinilah berlakunya qalqalah sugra. Kita akan baca lantunan sikit. Kecil je lantunan dia. Lam yalid. Yang penting ada lantunan. Jadi sebab apa? Sebab dekat sini kita sambung bacaan. Kita tak berhenti. Tapi andai kata kita berhenti sini, lam yalid, maka akan berubahlah hukum qalqalah ini daripada sugra, daripada kecil, dia akan berubah kepada kubra. Sebab apa dia akan berubah? Sebab kita berhenti. Kan? Contoh kita berhenti. Lam yalid. Maka bila kita berhenti, kita kena ambil tahulah bahawasanya lantunan itu kita kena kuatkan sikit. Sebab dia dah berubah hukum. Daripada kecil, dia berubah kepada besar. Sebab apa besar? Sebab berhenti. Okay, jadi kalau kita sambung biasa je, lam yalid wa lam yulad. Ini akan jadi memang akbar lah. Akan jadi besar lah, kubra. Sebab apa? Sebab kita berhenti kat sini. Kan? Lam yalid wa lam yulad. Seterusnya ayat apa? Walam yakul. Sambung lah Aqul lahu kufuwan ahad. Okey. Jadi inilah contoh untuk kubra ni. Kan? Sebab apa ini kubra? Sebab kita berhenti kat sini. Maka bila kita berhenti, kena kuatkan sikit lantunan tu. Ada tak ukuran kuat dia? Tak ada ukuran kuat. Yang penting kita pandai-pandai buat lah. Yang penting lebih kuat daripada yang lidah. Okey. Cuma yang kecil tu ukuran ni kita kena tahulah. Janganlah kita kuatkan. Sekadar ada je lantunan lam yalid. Yang kita baca lam yalid, itu memang tak ada lantunan. Memang salah pula kan. Lam yalid, tak ada lantunan. Lam yalid wa lam yulad. Kan? Lad, lid, lad. Kita kena agak-agak lah dia punya kekuatan tu Baik. Dalam satu masa, kalau kita sambung terus, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, maka yang ini pula akan berubah. Betul tak? Dia tak akan jadi besar. Sebab apa tak jadi besar? Sebab kita tak berhenti. Kita sambung bacaan terus. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Maka ini semua jadi kecil lah. Sebab tidak berhenti. Kalau kita berhenti, dia akan jadi besar. Okey. Kita ambil contoh yang handphone situ pula. Contoh yang berbaris selain baris mati. Okey, qul huwallahu ahad, senang Okey, kita ambil qul huwallahu ahad. Okey, dekat sini dia tanda mati tanwin. Dia bukan tanda mati, dia tanwin. Sebab tu kita kata untuk kubra besar, dia tak kisah pun tanda apa. Yang penting berhenti.
Contoh kat sini. Qul huwallahu ahad. Berhenti tak? Berhenti. Maka automatik walaupun dia tanda apa? Tanda tanwin ni, kita akan matikan dia terus. Maka dia akan jadi terus kubra lah. Sebab apa kubra? Sebab berhenti. Maksudnya kita kena kuatkan sikit dia punya lantunan dal tu. Kan? Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Pun sama juga Allahus samad. Ya, Allahus samad tu pun bukan baris mati dia pun baris depan juga. Allahus samad. Somadu. Baris dia baris depan. Sebab apa dia jadi kubra? Sebab berhenti. Kan? Allahus samad. Tetapi andai kata kita tak berhenti sini, terus ya, qul huwallahu ahadunillahus samadu lam yalid. Ada tak kat sini hukum qalqalah? Ada tak? Tak ada ya? Tak ada qalqalah. Sebab apa tak ada? Sebab kita tak berhenti. Betul? Yang sana memang dia kata tidak berhenti, tapi syarat dia kena mati. Ini tak mati. Kan? Yang macam ni kan? Sugra ketika kita tak berhenti, tapi syarat dia kena bertanda mati. Tapi yang ini bukan tanda mati. Maka kita kena baca macam biasalah. Allahus samadu Allahus samadu lam yalid kan? Samadu. So tak adalah lantunan kat situ. Bacaan biasa je lah kan? Du. Tak ada lantunan apa-apa. Kalau kita sambung. Tapi kalau berhenti, maka dia akan jadi akan jadi besar lah. Okey, boleh nanti kita akan tengok satu persatu contoh dalam buku. Baik, yang ketiga ni pun disyaratkan berhenti. Tapi syarat dia kena ada syaddah dekat huruf qalqalah tu. Contoh apa yang biasa kita dengar? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Okey. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Batabba syarat dia berhenti dan kena ada syaddah. Kita berhenti tak kat sini? Ya, kita berhenti. Ada syaddah tak kat sini? Ya, ada syaddah. Maka bacaan kita kena lebih besar lantunan dia. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Itu masuk besar. Tab. Yang tadi qul huwallahu ahad. Kan? Kita tak baca qul huwallahu ahad. Tak baca. Sebab dia bukan akbar. Dia hanya kubra saja. Maka bila akbar ni, yang paling besar ni, kita kena kan dia. Kan? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Dia macam ada berhenti sikit. Bukan berhenti sebab apa? Sebab kita nak ambilkan bunyi syaddah ni. Kan? Nak ambilkan bunyi syaddah tu. Jadilah wa tab. Okay, tapi kalau tak berhenti, akan berlaku tak qalqalah kat sini? Dia tak berlaku qalqalah. Sebab apa? Sebab tak berhenti. Syarat dia adalah berhenti. Kan? Kalau kita baca tabbat yada abi lahabi wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tak berhenti. Ada jadi tak qalqalah akbar kat sini? Tak jadi. Kan? Akbar syarat dia kena berhenti dan ada syaddah dekat atas dia. Okay, dapat Jadi kesimpulan, sugra tak berhenti, kubra berhenti, tak kisah tanda apa pun. Yang penting bila kita berhenti dekat huruf qalqalah tu, kena besarkan lantunan. Untuk akbar berhenti juga dan kena ada syaddah dekat atas huruf dia. Boleh Ada persoalan? Okey, kita tengok contoh surah apa yang banyak qalqalah ni. Okey, surah Al-Adiyat. Muka surat 599. Muka surat 599 Al-Adiyat bawah sekali Ni saya nampak macam banyak sikit lah dia punya qalqalah. Okey, boleh macam biasa saya baca, kemudian tuan-tuan ikut Lepas tu kita akan tengok hukum tajwid dia. Okey, bismillahirrahmanirrahim.
wal 'adiyati dhabha. Okey, dekat wal tu ada tak hukum alif lam kat situ? Ada. Alif lam apa kat situ? Qamariyah Syamsiah, ingat Syamsiah syaddah, Syamsiah syaddah. Alif lam qamariyah, maka lam itu kita akan baca dengan jelas. Wal 'adiyati dhab. Okey, itu adalah huruf ba, ba adalah huruf qalqalah dan bertanda sukun ataupun tanda mati. Jadi apa hukum dhab tu? Sugra ke kubra? Sugra sebab apa? Sebab kita tak berhenti kat situ. Walaupun nampak dia ni dah hujung-hujung dah ni. Dia memang hujung-hujung tapi kita tak berhenti. Bila tak berhenti, dia akan jadi sugra. Jadi lantunan itu kecil sahaja. Ya, wal 'adiyati dhabha. Okay, next. Fal muriyati qadha. Okay, fal. Fal situ ada alif lam. Alif lam apa kat situ? Qamariyah Fal muriyati qad. Tu dan huruf qalqalah tu. Qad. Qalqalah apa kat situ? Sugra ke kubra? Sugra. Kecil kecil. Sebab apa? Kita tak berhenti. Tu mudah gitu je lah sebab tak berhenti dan atas dal itu ada tanda mati ataupun sukun. Baik, fal mughirati subha. Okey, fal alif lam qamariyah. Fal mughirati sugra ke kubra? Sugra. Okey, kalau nak guna istilah kecil pun boleh juga kalau kata susah, sugra, kubra susah kan terbalik lidah kan, ambil kecil besar pun boleh juga Fal mughirati subha. Okey, fasarna bihi naqa'a. Okey, fasarna bihi tak ada naqa. Tu qalqalah huruf qaf. Kecil ke besar? Kecil. Naqa'a kan kita, sebab kita tak berhenti, kita sambung je. Naqa'a. Cukup ada lantunan, tak perlu kuat-kuat lantunan dia. Fawasatana bihi jam'a. Situ ada qalqalah juga fawasata. Kecil ke besar? Kecil. Sebab apa? Kita sambung, kita tak berhenti. Fawasatana bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud. Okey, innal alif lam apa kat situ? Qamariyah innal, sebab apa? Tanda mati. Insana li rabbihi lakanud. Ada dal situ. Kecil ke besar? Besar. Sebab apa besar? Sebab berhenti. Sebab apa kita tak gunakan paling besar, akbar? Okey, sebab tak ada syaddah dekat dal tu, betul. Wa innahu ala zalika lasyahid. Okey, pun sama, wa innahu tak ada apa. In tu kita ulang sikit. In tu apa? In wajibul gunnah. Wa innahu ala zalika lasyahid. Qalqalah apa situ? Kubra, besar besar. Kalau kata biasa kalau Ustaz Tamizi kan, kalau di imam nampak dia punya kubra dia buat kan. Kalau qul huwallahu ahad kan, biasa memang nampaklah dia akan kuatkan sikit qalqalah tu. Bila kan kalau maghrib dia akan baca qul huwallahu ahad kan, itu je surah dia. Tu maghrib rakaat kedua. Dia akan dengar dia punya kubra tu, Allahus samad, dia akan kuatkan. Nampaklah kat situ kubra tu. Okey, ada zakar syahid. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Okey, wa in tadi apa? Wajibul gunnah. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Qalqalah kubra. Okey, sebab apa kubra? Sebab berhenti Okey, maka sebab tu saya kata tadi, dia tak tengok apa huruf dekat huruf qalqalah tu, apa baris.
Dia tak tengok dah. So apa, memang kalau berhenti memang kita kena matikan lah. Jadi baris depan ke, bawah ke, atas ke, berhenti je kita akan matikan terus. Kan? Okey, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Tak di situ ya. Bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Okey, wa hussila ma fis su. Ada alif lam tak di situ? Ada ya? Alif lam apa situ? Syamsiah sebab ada syaddah fissu, fissudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Okey, inna wajibul guna, wajib dengar ya. Inna rabbahum. Cuba tengok. Situ ada mim mati, betul tak? Rabbahum. Apa hukum situ? Ikhfa syafawi. Sebab mim mati jumpa dengan huruf ba. Inna rabbahum bihim. Bihim. Apa situ? Izhar syafawi. Sebab apa? Mim mati jumpa dengan ya. Nampak tak situ ya? Jelas. Mim mati tu dia ada tanda mati atas dia. Kan? Berbanding yang sebelum tu, rabbahum tu mim dia kosong je. Kan? Jadi dia bezakan. Bila kita nampak je mim yang ada tanda atas dia, baca dengan jelas terus. Tak perlu fikir dah. Jumpa dengan apa, tak perlu dah. Quran ni dah mudahkan kita, jelaskan je. Inna rabbahum bihim yaw. Tu jelas. Bihim yaw. Bihim yawma idzil la khabir. Okey, tak ada. Okay, surah lain tengok. Okey, surah Al-Alaq 597. Surah Al-Alaq. Bawah tu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Dapat Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Okey. Iqra. Kalau apa situ? Sugra ke kecil ke besar? Kecil. Sebab kita tak berhenti ya. Sebab kita teruskan bacaan situ kan. Jadilah dia kalau sugra Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq hujung tu besar ya. Kan? Yang ini baris dia baris atas pula. Kan? Jadi tak ada masalah. Untuk besar baris apa pun tak kisah sebab memang kita akan matikan dia. Sebab kita berhenti kita akan matikan dia. Okey, jadi khalaq besar sebab apa? Sebab kita berhenti kat situ. Maka jadilah qalqalah besar, kubra. Khalaqal insana min 'alaq. Okey, kita try test semua hukum kat situ ya. Okey, khalaqal alif lam qamariyah. Khalaqal ikhfa hakiki, nun mati bertemu dengan sin. Insana min izhar halki. Sebab apa itu izhar halki? Okey, nun mati bertemu dengan ain. Antara tanda izhar halki adalah nun tu dia ada tanda mati. Kan? Jadi sama konsep izhar halki dengan izhar syafawi yang mim mati tadi tu, dia letak siap-siap dah tanda mati dekat atas dia. Kan? Yang tadi tu mim mati dia letak tanda mati. Ini izhar halki. Jadi dua-dua izhar ni dah mudahkan. Dia akan letak tanda mati. Khalaqal insana min 'alaq. Qalqalah kubra besar Sebab apa? Sebab kita berhenti kat situ. Yang ini tengok baris dia baris mana? Baris tanwin bawah pula dah. Kan? Bercampur-campur baris dia. Tak kisah lah. Tak kisah baris mana. Iqra wa rabbukal akram. Okey, sekali lagi ya. Iqra wa rabbukal akram. Okey, iqra qalqalah sugra kecil.
Iqra wa rabbukal. Alif lam qamariyah. Akram, tak ada apa ya. Allazi 'allama bil qalam. Alla alif lam syamsiyah. Allazi 'allama bil alif lam qamariyah. Okey, 'allamal insana ma lam ya'lam. Okey, 'allamal alif lam qamariyah. 'allamal ikhfa hakiki. Insana ma lam izhar syafawi, dibaca dengan jelas ya. Ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatagha. Okey, kalla bukan. Mat tu kita masuk ini. Mat tu nanti kita study balik ya. Kita punya inna. Kalla wajib berguna. Kalla innal alif lam qamariyah. Kalla innal ikhfa hakiki. Nun mati jumpa dengan huruf sin. Insana la yata. Sugra sugra kecil. Sebab apa? Kita tak berhenti. La yatagha ar-ra'ahu istaghna. Okey. Hati-hati dekat ghain Ghain tak ada sifat qalqalah. Kan? Dia bukan huruf qalqalah. Tak boleh kita baca mana tadi? Mana tadi setting? Okey, taghna. Tak boleh kita baca ar-ra'ahu istaghna. Tak betul. Kan? Sama juga ghairil magh. Salah. Sebab kalau kita kata ghairil magh, kita dah qalqalahkan huruf ghain. Sedangkan ghain bukan huruf qalqalah. Dia cukup ghairil magh. Nampak dia macam tersangkut. Ghairil maghdu. Beza ya? Ghairil maghdu dengan ghairil maghdu. Kan? Tengok sekali lagi ya. Ghairil maghdu. Sikit dia. Satu lagi g. Magh. Kan? Yang magh tu salah. Bacaan dia adalah magh. Dia macam tersangkut sikit. Ghairil maghdu. Kan? Bukan ghairil magh. Macam ni juga lah. Ar-ra'ahu istaghna. Bukan ar-ra'ahu istaghna. Salah lah. Taghna kan. Kita qalqalahkan pula. Sedangkan dia bukan huruf qalqalah. Hati-hati dengan ghain. Dulu waktu saya belajar pun saya tersilap. Sekolah-sekolah dulu kan saya baca ghairil maghdu. Jadi salah. Ghairil maghdu. Okey, ar-ra'ahu istaghna. Okey, kita try tengok ar-ra. Apa hukum kat situ? Nun mati bertemu dengan ra. Idgham bila gunah ya. Dia idgham kena masukkan dan dibaca tanpa dengung. Sebab apa? Bila gunah. Ar-ra'ahu istaghna. Okey, qalqalah tak di situ ya. Inna ila rabbikar ruj'a. Okey, inna wajib berguna. Ila rabbikar alif lam syamsiyah. Rabbikar ruj' sugra kecil ya. Ruj'a. Ara'aital ladzi yanha. Okey, ara'aital alif lam syamsiyah. Ara'aital ladzi yan. Izhar halki. Halki ke syafawi? Halki ya. Sebab nun mati. Nun mati bertemu dengan huruf ha. Okey, allazi ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Okey, sugra kecil ya, kecil. Abdan izhar halki. Tanwin bertemu dengan huruf hamzah.
Selain tu yang kita nak kenal di izhar halki sebab apa? Tanwin dia selari. Dia tak apa? Dia dah selari lah nak sama je atas bawah, maka itu adalah tanda untuk izhar halki. Abadan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda. Okey, ara'aita in ikhfa hakiki, nun mati bertemu dengan huruf kaf. Ara'aita in kana 'alal huda, 'alal alif lam qamariyah, 'alal huda aw amara bit taqwa. Okey, aw amara bitta, alif lam syamsiah syaddah kan, bit taqwa sugra, kita tak berhenti situ bit taqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Baik, ara'aita in ikhfa hakiki, in kazzaba wa tawalla, kita ada alam ya'lam bi anna Allah yara. Baik, alam lam izhar syafawi, mim mati bertemu dengan ya selain itu tanda dia mim mati, mim atas tu bertanda mati. Alam ya'lam bi ikhfa syafawi, mim mati bertemu dengan huruf ba okey, alam ya'lam bi an wajibul guna bi anna Allah yara. Kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Okey, baik. Kalla la illam, apa kat situ? La illam idgham bila guna. Ingat bila guna lam dan ra huruf dia. Jadi kat sini nun mati bertemu dengan lam, jadi dia bila guna. Kalla la illam, lam izhar syafawi, ya tahi, ya ifa hakiki, ya tahi lanasfa'an iklab. Tu paling senang sebab ada mim kecil tu. Lanasfa'an bin wajib berguna. Satu lagi idgham syamsiah, ya betul, alif lam syamsiah ya. Binna tu ada dua hukum, satu alif lam syamsiah, satu lagi wajibul guna. Bin nasiyah, nasiyatin kadhibatin khati'ah. Okey, nasiyatin ifa hakiki, kadhibatin izhar halki, khati'ah. Tak ada qalqalah Okey, boleh nampak jelas kat situ nasiyatin kazibatin. Nampak tak? Dua-dua tanwin baris bawah dan dua-dua tu berbeza. Kan? Satu selari, satu lagi tak selari. Dekat nasiyatin tak selari, kazibatin selari. Okey, ingat selari tu adalah izhar. Selamanya dia adalah izhar kalau selari. Kalau kata tak selari tu bukan izhar lah. Okey dan sebab apa dia situ izhar? Sebab tanwin jumpa dengan huruf kha. Okey, kha itu adalah huruf izhar, dibaca dengan jelas. Kazibatin kha. Kalau kita baca kazibatin kha, salahlah bacaan tu. Jelas kazibatin kha, khati'ah. Baik, falyad'u nadiyah. Baik, falyad qalqalah sugra kecil falyad'u nadiyah, sanad'u zabaniyah. Okey, sanad sugra kecil sebab kita tak berhenti. Sanad'u alif lam syamsiah, sanad'u zabaniyah.
Kalla la tuti'hu wasjud wa qatarib. Okey. Kalla la tuti'hu wasjud. Sugra wasjud sugra, waqa sugra juga kecil, wa qatarib kubra. Sebab apa kubra? Sebab kita berhenti. Okey, baik. Satu lagi surah lagi kita tengok. Mana ya? Okey, kita tengok Al-Asyar 596 Alam Nashrah. Tak banyak tapi ada jugalah kalau sini. Alam Nashrah 596. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Baik, alam. Lam izhar syafawi. Mim mati bertemu dengan huruf nun, ataupun mim mati terdapat atasnya tanda mati. Izhar ya, dibaca dengan jelas. Alam nashrah laka sadr. Qalqalah sugra, kecil ya, sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Okey, wa wada'na an. Ikhfa hakiki, nun mati bertemu dengan huruf kaf. Anka wizrak, tak ada. Allazi anqadha dhahrak. Okey, allazi an. Ikhfa hakiki ya, nun mati bertemu dengan huruf qaf. Anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Okey, tak ada situ ya. Wa rafa'na laka dhikrak, qalqalah pun tak ada. Fa inna ma'al usri yusra. Okey, fa inna wajib guna. Ma'al alif lam qamariyah, usri yusra, tak ada ya. Inna ma'al usri yusra. Okey, inna wajib guna. Inna ma'al qamariyah, ma'al usri yusra, tak ada ya. Fa idza faragta fansab. Baik, fa idza faragta ikhfa hakiki okey, fansab kubra, kuatkan sikit dia punya qalqalahan, lantun ada. Wa ila rabbika farghab. Okey, wa ila rabbika farghab. Ghab yang hujung tu qalqalah kubra, besar. Sadaqallahul azim. Ada apa-apa soalan? Saya rasa kat sini juga kot Besok pun ada yang kerja Ya, Haji? Masilah. Itulah belum lagi. Kita nak kena ulang balik dari minggu depan, kita masuk mat pula mat asli, mat wajib, mat jaiz, masilah. Lama pegang je ya. Tak apa ni. Jangan hilang Okey, saya rasa itu saja. InsyaAllah Jumaat ni Jumaat tak ada apa, insyaAllah kita sambung dengan kumat. Mohon maaf anda ada kesalahan ataupun terkasar bicara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.